Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Last class, saya dah terang berkenaan tentang situasi yang menampakkan positif dan juga negatif. Yang saya bagi kereta bergerak ke depan itu positif, bergerak ke belakang itu negatif. Naik tangga, naik ke atas itu positif, bila dia turun tangga itu negatif. Bila kita berenang di atas dasar itu positif, bila kita menyelam ke bawah dia akan negatif. Baik, itu minggu kelas kita sebelumnya. So saya sambung dengan subtopik yang pertama di bawah nombor nisbah, iaitu adalah integer. Integer ataupun nama lainnya adalah nombor bulat. Kalau dulu kita panggil dia nombor bulat, tapi sebab sekarang kita ada melibatkan nombor positif, nombor negatif, so kita panggil dia integer. So integer ni sebenarnya adalah nombor positif dan nombor negatif, tapi dia nombor bulat. Dia bukan pecahan, dia bukan perpuluhan. Okey, berdasarkan kepada contoh yang saya bagi ni, yang kita kena pasti dia sebagai integer. Yang mana satu? Yang saya kata nombor bulat. Negatif 9, 1, kosong. Kosong ni adalah integer. Dia bukannya perpuluhan, dia bukannya pecahan. Dia adalah nombor integer. 15. 1/2 bentuk pecahan? Bukan. Negatif 2/5 perpuluhan juga bukan sebab dia perpuluhan. Negatif 1/7 dalam bentuk pecahan juga bukan. Negatif 100 nombor bulat. So itu adalah contoh nombor bulat. Okey, baik, saya sambung dengan kita nak mewakilkan integer. Saya buat sekaligus integer, perpuluhan dan juga pecahan dalam bentuk garis nombor. Masa awak sekolah rendah pun dah belajar pasal garis nombor ni. Dia satu garisan, so ada senggat, kemudian yang kita akan susun dia secara menaik ataupun secara menurun dan kita buat perbandingan lah. Itu adalah garis nombor. So cuma bila dah pergi kepada tingkatan 1, kita dah masuk kepada nombor positif, nombor negatif. So yang kita luaskan lagi nombor yang awak dah belajar sebelum ni. Kalau sebelum ni awak belajar nombor ni adalah nombor positif ni. Bila dia naik ini adalah nombor positif. Dia ke depan dia positif. So yang ke belakang ni adalah nombor negatif. Okey. Nombor positif kalau awak tengok macam biasalah nombor yang besar itu memang besar nilainya. Contohnya 10 lebih besar daripada nombor 4. Tapi kalau nombor negatif dia sebaliknya. Maksudnya sebaliknya bila awak nampak nombor itu lebih besar, dia sebenarnya paling kecil nilainya. Itu kalau negatif sebab tu kita letak tanda tolak ni merujuk kepada negatif. Maksudnya kat sini negatif 1 ini lebih besar daripada negatif 4. Berbeza dengan positif. Nombor positif 4 lebih besar daripada 1. So kena set daripada sekarang lah. Nombor negatif walaupun angkanya besar tapi nilainya yang paling kecil. Nombor positif walaupun angka dia besar memang nilai dia besar. So kena faham Okey, saya bagi contoh. Katakanlah saya bagi ada 6 nombor kat sini nombor integer. Kalau awak tengok kita ada negatif 5, 9, 3, 6 dan negatif 12. So saya nak awak susun secara menaik. Daripada negatif pergi positif. Kalau menaik maksudnya daripada negatif dia akan pergi ke positif. Kalau secara menurun maksudnya daripada nombor itu positif dia akan menurun sampai negatif. So yang mana nombor negatif? Senang kita nak kelaskan. So ni awak tanda dululah ataupun awak boleh bulatkan. So kita dah tahu. Saya kata apa tadi? Nombor negatif yang paling kecil adalah angkanya yang paling besar. So antara negatif 5 dengan negatif 12 ni mana paling besar angkanya yang awak nampak angkanya tapi paling kecil nilainya. So negatif 12. So kita akan susun daripada sini. So kita akan mula dengan negatif 12 sini. Next 5, negatif 5. Habis dah nombor negatif, so kita letak perantaranya adalah kosong.
Okey, kosong ni walaupun tak ada dalam senarai yang saya bagi, tapi kosong itu mesti diletakkan sebagai perantara antara nombor positif dengan nombor negatif. So, yang ni tinggal 936. So, lepas kosong berapa? 3. Next 6. Next 9. So, dapat tak? Okey, cuba kita buat contoh ni. Cikgu bagi dua contoh. Yang pertama, yang ni cikgu nak kamu susun secara menaik lah. Okey, dia bagi soalan nombor 1, negatif 9, 4, negatif 3, negatif 11, 6. Okey, so saya kata nak senang, awak tikkan dulu ataupun awak bulatkan dulu nombor positif nombor negatif. So kita ada negatif 9, negatif 3, negatif 11 ataupun awak bulatkan. So kita susun daripada nombor negatif yang nampak angkanya paling besar. Antara 9, 3 dengan 11 mana lagi besar angkanya? Angka saya kata bukan nilai So negatif 11. So first negatif 11. Next negatif 9. Next negatif 3. Saya kata perantara antara nombor positif dengan nombor negatif mesti letak kosong. Okey, kemudian antara 4 dengan 6 lepas kosong 4, yang ni 6. Okey, dapat senang je sebab kita susun. Cuma kena faham konsep nombor negatif dengan nombor positif Okey, macam soalan 2 awak tengok mana yang nombor negatif yang ada tanda negatif. So antara negatif 13 dengan negatif 2, mana paling besar angkanya tapi nilainya paling kecil. So negatif 13. Okey, next negatif 2. Perantaranya apa? Kosong. Okey, kita ada nombor positif 10, 7, 16. Takkan tak boleh nak susun kan? So 7, 10, 16. 16 yang paling besar itu berada di hujung. Jelas tak? Okey, kita letak tadi nombor negatif. Kemudian nak tentukan nombor positif susunan pecahan negatif. So kita tengok mana pengangka penyebut dia yang paling besar, itulah yang paling kecil. So bila paling kecil, so bila kita susun nombor pecahan positif ni, kita tengok yang penyebut dia. Kalau dia besar, agihan dia maksudnya dialah yang paling kecil dia punya bahagian Contohnya macam ni. Antara 3, 5 dengan 7. Sini 3/7. Next 2/5. Next 1/3 yang paling besar dia punya agihan atau pembahagian pizza yang dia akan dapat. Itu /adalah pecahan. Okey Okey, kita pergi kepada contoh yang lain. Yang saya bagi tu negatif 5/7, 1/3, 2/4, 4/15. Awak tengok kalau pecahan tu boleh dipermudahkan, awak permudahkan dulu macam ni. Ni boleh permudahkan kan? So ni 1/2. So tik dulu pecahan negatif. So dia satu je, senang je yang ni negatif 5/7. So next, tak ada lagi, perantaranya adalah kosong. Kemudian kita nak susun, tengok pada penyebut dia 3, 2, 15. Mana yang akan dapat bahagian yang paling kecil, itu yang kita tulis dulu. Sebab kita nak susun secara menaik nombor positif ni. So kita akan dapat paling kecil bahagiannya adalah 4/15. Kemudian 1/3. Kalau awak jenis tak sure 1/3 dengan 1/2 ni mana lagi besar, so kita buka lah yang pizza ni. Yang ni 1/2. Lorekkan. Yang ni ada 3 bahagian. Okey. So lorekkan 1. Mana nampak lagi besar? Ni kan 1/2. Yang ni 1/3. So maksudnya 1/2 last kali lah 1/2 sini. Yang ni adalah 1/3. Okey, contoh yang berikutnya. Yang ni saya bagi dia punya penyebutnya sama. Okey, kalau ikutkan
tadi yang saya bagi penyebut yang berbeza-beza tu, awak kena cari penyebut dia sama. Cuma saya bagi teknik yang mudah, saya suruh bulatkan pizza tu je lah. Nampak lebih jelas mana lebih besar, mana lebih kecil bahagiannya. So kalau melibatkan penyebutnya sama, patutnya tak ada jadi masalah. So saya kata tikkan dulu yang negatif. Okay. Cuma kat sini saya kata mana yang boleh permudahkan tu permudahkan dulu. Macam 3/9. Boleh permudahkan tak? Sifar 3. So ni 1, ni 3. 1/9 dah. 6/9 boleh permudahkan tak? Sifar 3. 3 kali 2. 3 kali 3. Okay. 12/9. Sifar 3. 3 kali 4. 3 kali 3. So jadikan dia pecahan tak wajar lah. 4 lebih besar daripada 3 kan. So dia akan dapat jadi 1/3. Okay. Next. Barulah kita boleh susun antara 1/3 dengan 1/9. Saya kata tengok yang mana agihannya paling kecil, itulah nilai yang paling kecil. Contohnya 1/9. Negatif 1/9 sebenarnya lebih kecil daripada agihan 1/3. So kalau tak, kita kena buka pizza lah. Ni untuk 1/3. Ni bahagi 3 je. Yang ni kena bahagi 9. So banyak kat sini. Okay. Banyak sini. So agihan tu lebih banyak. So maksudnya yang paling kecil adalah negatif 1/9. Sebab agihannya tu yang paling kecil. Next adalah negatif 1/3. Pembahagi antaranya adalah kosong. Okey, nombor positif, pecahan positif kita ada 2/3, 4/9 dengan 1/3. So 1/3 tu mesti yang lebih besar lah kat sini, kat ujung sekali, sebab dia lebih daripada 1. Okey, kemudian antara 2/3 dengan 4/9. Okey, 2/3 ni kita bahagikan 3 sajalah. Dapat 2, lebih daripada separuh. Yang ni bahagi 9. Okey, bagi 9 tadi tu kena lorikkan 4 saja. So mana lagi besar? Yang besarnya adalah 2/3 lah. So ni 4/9. Yang ni 6 Yang ni 2/3. Dapat Okey, saya sambung dengan subtopik yang ketiga adalah nombor pecahan. Nombor pecahan bersama, ada pecahan positif, ada pecahan negatif. Masih lagi kita nak menyusun menggunakan garis nombor. So yang saya bagi ni melibatkan pecahan positif negatif. So macam biasa saya kata, kita tikkan mana nombor, mana pecahan positif, mana negatif. Yang kita tikkan tu negatif. So negatif 3/10 dengan negatif 4/8. Okey, 4/8 boleh permudahkan tak? Boleh kan? Ni sifar 4, ni 1, ni 2. Mana-mana yang boleh permudahkan tu awak kena permudahkan. Baik, dalam pecahan ni saya tahu kebanyakan awak memang akan lemah dari segi pecahan. Sebab pecahan ni dia banyak teknikal dia. Kalau macam contoh yang saya bagi ni, dia ingat balik dekat atas ni kita panggil dia pengangka. Pengangka. So yang bawah ni kita panggil dia penyebut. Ni kalau penyebutnya sama tak ada masalah. Macam yang saya bagi ni penyebutnya berbeza-beza. So bila berbeza-beza susah untuk kita tentukan mana yang kecil, mana yang besar. So tips yang saya boleh bagi bila melibatkan pecahan ni, awak buatlah bentuk pizza tu untuk awak tengok mana lebih besar, mana lebih kecil. Contohnya macam ni. 3 pengangka dia, 10 penyebut dia. So sebenarnya kita bahagikan pizza tu kepada 10 bahagian. So bagilah 10 Ni 5 lah. 5, sebelah lagi 5. Okay, 10. So lorikkan 3. Okay, next 1/2. 1/2 ataupun 4/8 kan. So 1/2. Okay, ni 3/10. Negatif 3/10. Okey, kat sini mana yang awak nampak agihannya yang nampak lebih besar. So daripada pizza ni kita boleh nampak perbezaan mana lebih besar. So kita nampak 1/2 ini lebih besar daripada 3/10. So maksudnya yang ini dekat dengan 1 dekat dengan 1. So
kita letak yang paling kecil adalah negatif 3/10. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok yang penyebut bawah dia pun nampak nilainya, angkanya besar kan. So kan saya kata awak pegang kat sini nombor negatif ni, nilai yang angka yang besar, nilai besar maksudnya dialah yang paling kecil nilainya. So daripada sini kita nampak 3/10, sikit je kita dapat berbanding 1/2. So next adalah negatif 1/2. Pengantaranya tetap kosong, dia bukan 0/0, dia kosong. Okey, kita masuk kepada subtopik berikutnya. Tadi integer kan, so ni perpuluhan. Perpuluhan pun sama, dia ada perpuluhan positif, dia ada perpuluhan negatif. Sama nombornya tetap sama cuma kalau negatif tu kita letak tanda tolak di bahagian hadapan. Kalau positif tak perlu letak tanda tambah. So sama juga saya nak awak susun mengikut susunan pada garis nombor. Dalam topik yang pertama ni dia sama saja dia punya konsep dia, jadi saya terus terang untuk 3 subtopik terus. So bila kita pergi kepada operasi tambah tolak pun saya terang untuk 3 subtopik berikutnya. So sebab dia sama saja konsepnya. Okey, baik, kita akan susun. Saya kata sama je. Nombor perpuluhan pun kita tak tengoklah belakang dia, kita tengok yang depan dia. Kalau misalnya nombor tu kita nampak dengan jelas kecil dan besar, awak boleh susun. Tapi kalau dia lebih kurang sama, contohnya 2.15, 2.167, so dia ada poin-poin tu yang kita nak kena jaga. Kita akan tengok nilai selepas titik perpuluhan. Tapi kalau macam ni dia senang lah. So saya kata macam tadi saya kata tikkan untuk nombor negatif dulu, sebab kita mesti susun yang negatif dulu baru dia pergi kepada positif lah. Okey, negatif 3/6, negatif 6/81, negatif 11/1. So kita akan susun. Saya kata daripada nampak angkanya tu besar tapi nilainya yang paling kecil, antara 3, 6 dengan 11, mana lagi besar? Yang kita nampak besar lah. So negatif 11/1. Next, negatif 6/81. Next, negatif 3/6. Pengantaranya kosong, dia tak ada 0.0, tak ada, dia kosong. Kosong tu kita guna untuk integer, kita guna untuk perpuluhan dan kita guna juga untuk pecahan. Okey, lepas kosong tadi apa nombor positifnya? 5/8. Next, 9/4. Okey, jelas tak? Senang je perpuluhan dengan nombor integer ni dia senang. Okey. Okey, kita cuba buat contoh yang berikutnya. Saya bagi banyak sikit. So, kita ada negatif 3/6, 2/50, 2/503, negatif 5/7, 5.85, 6/7. So, saya kata tik dulu ataupun bulatkan dulu. Kalau awak buat dalam buku petak-petak tu, awak just bulatkan saja nombor negatif. Yang tinggalkan tu adalah nombor positif. Senang So macam ni saya tik lah 3/6, negatif 5/7. Yang lain tu adalah nombor positif. So kita akan terus susun. Susun secara menaik. Okay, so kita ada 3 dengan 5, mana yang kita nampak angkanya lebih besar tapi nilainya yang paling kecil? Negatif 5/7. Next, negatif 3/6. Okey, antara nombor perpuluhan positif dengan negatif mesti letakkan kosong. So kena tengok kat sini antara 2. Saya kata mula tadi kan kita tengok dia punya nombor depan dia kan, tapi disebabkan ni lebih kurang sama 2.50 dengan 2.503. Mana yang paling kecil antara dua ni? Ni kita tengok yang ni. So yang kecil ni umpamanya macam 2.500. Yang ni 2.503. So yang paling kecil 2.50 lah. Okey, yang ni 2.503. Kemudian kita ada 5.85. Next ada 6.7. Jelas Okey, kita sambung dengan contoh yang berikutnya, yang kedua, supaya awak lebih mudah faham So saya kata dibagi ada 5 nombor perpuluhan. Saya kata tikkan nombor negatif dulu.
Okey, kita ada negatif 3,9 dengan negatif 10,3. Yang lain tu adalah nombor positif So susun saja daripada 3 dengan 10 mana lagi besar yang nampak besar nilai angkanya tapi kecil dari segi nilai, negatif 10,3, kemudian negatif 3,9. Pengantaranya adalah nombor kosong. Next, nombor positif, kita ada 11, 5, 8. So, 5,79, 8,89 dan 11,6. Okey, saya sambung dengan operasi tambah dan tolak. Yang ni kita patah balik kepada subtopik yang pertama, melibatkan integer positif dan negatif tapi masih lagi menggunakan garis nombor. Kita tak buat secara bentuk lazim ataupun menggunakan kalkulator. Kita masih lagi menambah dan menolak menggunakan garis nombor ni. So memang ada dalam soalan, so awak kena praktikkan lah. Saya kata belum lagi menggunakan kalkulator. Dalam operasi tambah dan tolak, kita menggunakan prinsip ni yang saya kotakkan ni. Kalau misalnya operasi tambah berjumpa dengan nombor positif, dia akan jadi tambah. Kalau operasi tolak berjumpa dengan nombor negatif, dia akan jadi tambah. Kalau operasi tambah berjumpa dengan nombor negatif, tolak. Yang ni kalau tanda operasi negatif tolak berjumpa dengan tanda positif, dia akan jadi tolak juga. Dalam erti kata yang lain, kalau awak tengok tandanya sama tu tambah. Kalau tanda berbeza, bila dia berjumpa tu dekat-dekat tu tanda dia berbeza, maksudnya dia tolak. Okey. Baik, contoh yang saya bagi, yang pertama sekali, negatif 3 tambah 9. Macam mana kita nak buat garis nombor? So, negatif 3 tambah 9. So, kena ingat untuk garis nombor, yang ke depan itu kita tambah, yang ke belakang itu kita tolak. So, pegang yang tu lah. Kalau ke depan itu tambah, ke belakang itu tolak. So, sekarang dia tanda operasinya adalah tambah. Nombor dia start negatif 3. So, ke depan ke belakang? Ke depan sebab kita nak tambah. So, kita tulis sini negatif 3 sebab kita nak ke depan. So, ke depan tambah 9 senggat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah buat anjak tu, baru awak buatkan dia punya senggat dia supaya tak salah lah. Bagi ikut awak punya kotak buku math tu je. So, lepas negatif 3, kita akan susun terus. Negatif 3, lepas tu negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, negatif 3 tambah 9 sama dengan 6. Dapat tak? Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Ni saya kata ni. 9 tolak negatif 15. Ni yang saya kata ni. Tanda operasi berjumpa dengan tanda negatif. Tolak dengan tolak dia akan jadi tambah. Tukar terus dia punya tanda. So, bila tambah tadi, ke depan ke belakang? Ke depan kan? So, kita mula sini dengan 9. Ke depan kan 15 anjak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, baru saya kata buat dia punya senggat dia. Kalau awak punya, setiap kotak awak tu adalah satu senggat. Senang sikit. So, 9 lepas 9, 9. Naik ke atas sebab dia nombor positif. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, sama dengan 24. Okey. Dah buat dia punya garis nombor, jangan lupa tulis dia punya jawapan. Sebab jawapan mesti kita tulis baru dapat markah. Ada soalan tak? Okey.